أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan ruang atas nikmat yang kita miliki yang saatnya, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita kembali, asbahna ala fitratil Islam. So alhamdulillah. Dan dengan nikmat ini kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan peluang kepada kita untuk membuka mata seterusnya hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ni, alhamdulillah. Kemudian dapat sama-sama kita menunaikan solat subuh secara berjemaah dan seterusnya kita duduk sebentar dalam rangka untuk kita bersama-sama mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pengajian kita setiap minggu, kitab Syama'il Muhammadiyah yang menceritakan berkenaan dengan kepribadian dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pada minggu ini insya-Allah kita akan masuk dalam bab yang ke-18 yang menceritakan berkenaan dengan kain sarung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kain sarung ataupun disebut sebagai izar di dalam bahasa Arab membawa maksud sesuatu yang dipakai pada bahagian bawah. Bahagian bawah badan. Bahagian atasnya disebut baju, manakala di bahagian bahu dan separuh badan disebut sebagai ridak. Dipanggil ridak. Pakaian-pakaian ini telah wujud pada zaman Nabi SAW. Justru itu kita melihat pelbagai hadis menunjukkan bahawa Rasulullah SAW memakai izar dan ridak. Dia pakai izar kat bawah tu, ridak kat atas. Ditutup macam tu. Boleh kita kata macam pakaian orang pergi umrah, lebih kurang macam tu lah. Tuan-tuan jangan bayangkan kain sarung tu macam kita sekarang. Apa yang kita pakai sebab dia terjemahkan pakai kain sarung. So bukan yang macam kita. Jangan yang ada yang mendakwa bahawa Rasulullah pakai kain sarung kan. Bukan yang sama macam tu, tak. Yang kita sekarang ni berjahit dan sebagainya kan. Ya, ini jangan ada pemahaman kita bahawa Rasulullah menggunakan kain sarung sama macam kita. Ataupun kita katakan sunnahnya kita memakai kain sarung sebab Rasulullah memakai kain sarung. No. Tak sama tuan-tuan kan, tak sama. Jadi tetapi tiada satu pun, kata Rasulullah SAW, pakaian-pakaian ini telah wujud pada zaman Nabi SAW. Justru itu kita melihat berbagai jenis menunjukkan bahawa Rasulullah SAW memakai izar dan ridak. Tetapi tiada satu pun hadis yang menunjukkan kelebihan memakai kedua pakaian itu. Jadi tidak boleh kita mengatakan bahawa memakai izar dan ridak adalah sunnah. Seperti kata tadi, Nabi memakainya kerana ia telah menjadi pakaian bagi orang pada zaman itu. So zaman tersebut pakaian mereka di zaman Rasulullah SAW. Hatta kata sekarang ni pakai jubah pun, jubah sekarang ni bukan jubah seperti mana jubah yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Tak sama. Mana ada macam sekarang ni yang mana dia sebenarnya transformasi pakaian tu. Hatta pakaian sekarang kalau tuan-tuan pergi umrah dan haji pun, jubah-jubah itu pun dijahit di negara China kan. Dia ambil daripada negara China, bukan dibuat di Saudi. Ada tukang-tukang jahit yang di Saudi, tapi itu pun bukan orang Saudi. Tukang-tukang jahit itu daripada Thailand, daripada Indonesia kan, sahabat-sahabat kita.
Dulu masa saya masih ingat masa belajar ni, kawan saya pergi ke dia pergi haji kan. Dia menunaikan haji. Lepas menunaikan haji tu dia tak balik dah. Dia orang Thailand kan. So duduk sana kerja sebagai dulu di tukang jahit kan. Dia menjahit jubah tu. So jubah dia macam-macam, cantik-cantik dia buat. Sempat dia tunjuk lah masa tu. Tapi orang dia subhanallah, dia ada kepakaran situ, tapi dia orang yang alim, orang Thailand lah. Bukan orang-orang, dia bukan orang bertani. Sebab orang bertani dia boleh cakap Melayu, dia memang cakap Thailand. So cakap dengan dia pun cakap, orang panggil apa, cakap Arab. Sebab kita bukan reti cakap Thailand. Alright, so apa-apa saja pakaian yang orang kata apa, jenis yang diguna pakai oleh Rasulullah SAW yang kita terjemahkan sekarang ni, dia tidak sama seperti mana yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Dan okey, kita lihat pada hadis yang pertama dalam bab ni, daripada Al-Burdah, daripada bapanya berkata, akhrajat ilaina Aisyah kiza'al mulabbadan wa izaran ghalidhan qalat qubida ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadaini. Maksudnya apa tuan-tuan? Subhanallah, Aisyah radhiyallahu anha telah mengeluarkan kepada kami baju berbulu dan kain kasar, lantas berkata, diambil ruh Rasulullah SAW ketika memakai kedua benda ni. Maknanya kata Rasulullah SAW, pakaian Aisyah mengatakan pakaian Rasulullah itu keras, kain dia. Kisaan mulabbadan, pakaian yang dipakai itu mulabbadan, ada dia keras, bukan macam kita sekarang pakaian lembut kan. Pakaian lembut kalau pakai mahal-mahal kan. Sekarang ni orang show off kan. Baju pun pakai, jaket pun LV, baju kan, baju LV dan sebagainya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siap ada orang kata apa, bilik khusus untuk pakaian saja macam, dan bilik itu pun dah macam kedai. So kita ni ada jenis pakaian yang kita suka pakai, banyak mana pun pakaian yang tu kita suka pakai. Dia sebenarnya sebab apa? Sebab selesa kan. So Rasulullah menggunakan pakaian yang subhanallah, kalau layaknya sebagai seorang Nabi, Rasulullah boleh minta pakaian yang kehidupan yang mewah dan sebagainya. Tapi itulah lumrah seorang Rasulullah SAW yang sangat-sangat tawaduk, tuan-tuan. Dia boleh saja minta kan, berdoa kepada Allah Subhanahu, dan Allah mengabulkan doa dia. Tapi dia tak minta sedemikian. Sebenarnya Allah mengajarkan kita semua bahawa di kehidupan ni tak ada apa pun. Hatta kalau pakaian kita pakai mahal sekalipun, suatu masa Allah Subhanahu Taala panggil kita semua ke pakai seperti mana saya pernah sebutkan. Akhirnya pakai juga kain kafan yang diambil daripada masjid. Ada tak? Dan kain kafan tu dah siap dipotong. Dan tak ada pun jenama-jenama khusus. Yang ada made in China, tu saja. Kan? So tak ada yang kita nak banggakan di kehidupan di dunia ni. Nak membanggakan di antara satu sama lain, oh innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu dah timbul riak kan. Dan yang sombong ni orang kata apa, syirik kecil yang tersembunyi kan, boleh menjatuhkan kesyirikan seseorang tersebut. Sebab terlalu sombong itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dipakai oleh manusia, sifat sombong tu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berapa ramai yang diuji oleh Allah, kemewahan, diberikan kesenangan dan sebagainya, melihat orang dengan tanggapan pandangan yang sinis kan. Baru pakai kereta yang agak mahal sikit dah tengok orang pakai kereta apa tu yang banjir tu, siapa dia, Viva kan, ataupun kancil. Tengok orang pakai kereta tu, dia ada up sikit kereta dia pun dah belagak dah, cara jalan pun dah lain, cara memandang masjid pun dah lain dah
kan. Ataupun tengok pakai kereta mahal tak langsung membawa dia ke masjid. Sebab apa? Sebab kita takut dicuri. Simpan kat rumah kan. So kekayaan, kemewahan itu tidak membawakan dia kepada kemudahan dan kesenangan. Maksudnya benda itu tidak menjadikan dia seorang yang lebih tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi makin menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita lihat Rasulullah SAW sendiri, subhanallah, kan, pakai pun pakaian kasar, kan, kain tu pun biasa-biasa saja, kan, bukan setakat kasar, keras, lagi kasar. Tu mulabbadan ghalidh. Ghalidh ni maksudnya kasar, kan. Mulabbadan tu maksudnya keras, maksudnya subhanallah, kan. Sampai meninggal Rasulullah SAW dijemput atas pakaian yang demikian, kan. Subhanallah. Kita tahu bahawa Rasulullah SAW meninggal dekat pangkuan siapa dia? Pangkuan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dekat rumahnya. Dekat mana meninggal? Rasulullah meninggal dekat mana? Dekat Madinah lah, kan kubur dekat Madinah, kan. Meninggal dekat Madinah. So diceritakan ketika mana Rasulullah SAW meninggal, di kain tulis, ada kain penghadang macam tirai sekarang ni kat masjid ni, kan, contoh macam tu. Tirai itu ditarik. Tirai itu untuk memisahkan di antara rumah Rasulullah SAW dengan masjid Nabi. So bila buka tirai itu, hanya nampaklah masjid Nabi SAW. Itu saja yang memisahkan rumah Rasulullah SAW dengan masjid Nabi SAW. Dan Rasulullah meninggal pada, saya pun tak ingat berapa bulan. Dia masa Zulhijjah. Dia sakit pada 2 Zulhijjah. Dia meninggal Zulhijjah ke Rabiul Awal. Betul tak? Dia meninggal pada 12 Rabiul Awal. Kalau tak silap saya lah. So dalam tempoh sakit tu Rasulullah SAW meninggal. Dan pada waktu subuh tu yang mengimamkan solat ketika itu adalah Abu Bakar. Dan Rasulullah meninggal pada waktu duha. Subhanallah. Ya, inilah Umar marah. Sayyidina Umar marah sebab kata Rasulullah SAW meninggal. Dia tak boleh terima, kan. Dia tak terima. Dia kata siapa yang mengatakan Rasulullah SAW meninggal, dia akan pancung. Dia akan bunuh. Sebab dia terlalu sayang kepada Rasulullah SAW. Mereka hidup semata-mata untuk apa? Mempertahankan Rasulullah SAW dan agama Islam. So bila dengar Rasulullah meninggal, dia tak percaya. Sampailah apa? Sampailah Abu Bakar sendiri yang menenangkan Sayyidina Umar. Barulah dia, dan dibacakan ayat Al-Quran kepada Sayyidina Umar yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW hanya sebagai seorang Nabi, sebagai Rasul. Kalau yang sembah Allah, Allah kekal, kan. Dan sebab macam tu, Allah of course kekal. Tapi kalau Nabi, siapa saja, itu akan tetap kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana nyawa ini dipegang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai tahap macam tu. Oleh kerana terlalu kasih dan sayangnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan. Jadi para sahabat, subhanallah. Dan ketika meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepanjang lepas meninggalnya Rasulullah SAW, tidak ada pun para sahabat yang, kalau tak silap saya, yang bermimpi berjumpa dengan Nabi SAW. Tak ada. Tak ada memberikan isyarat-isyarat ke apa, tak ada. Maknanya meninggal Rasulullah SAW, lepas tu dia mimpi, dia beritahu sahabat-sahabat, tak ada. Subhanallah. Dalam tempoh tu tak ada. Jadi kita kembali pada cerita kita pada hadis ni, maknanya subhanallah, kehidupan kita tuan, kalau lebih daripada apa yang didasar oleh Rasulullah SAW tu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Hidup dunia ni kena apa? Be humble. Kita kena tawaduk. Kan? Sehebat mana kita, setinggi mana pangkat kita sendiri pun, dia tidak akan menjamin apa? Syurga bagi kita. Kan? Dia tidak akan menjamin syurga bagi kita. Allah SWT kata yang nak masuk syurga ni dengan apa? Illa biqalbin salim, kecuali hati yang baik. Rasulullah berkata, inna Allah la yanzuruna ila suwarikum wa la ajsamikum walakin Allah yanzuruna ila qulubikum. Rasulullah menyebutkan apa dia? Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada apa? Rupa paras kamu. Kan? Walau handsome mana badan kita sasar, walaupun orang panggil apa? Sado. Sado kan. Walaupun badan kita sado sekalipun, tapi Allah tidak memandang benda-benda demikian. Kan? Walakin Allah yanzuruna ila qulubikum, tetapi Allah melihat pada hati kamu, kata Rasulullah SAW. So hati yang baik itulah yang akan menjaminkan seorang itu masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. So jangan terpedaya dengan kenikmatan di dunia ini sehingga melalaikan kita menjadi seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang disayangi oleh manusia dan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita disayangi oleh makhluk, apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kalau Allah dah sayang kita, makhluk sekalian pun insya-Allah menyayangi kita. Kan? Macam tu. Alright, kita sambung hadis yang kedua. Daripada Al-Ash bin Sulaim berkata, sami'tu ammati tuhaddithu an ammiha qala baina ana amshi bil Madinah idza al-insanu khalfi yaqul irfa' izarak fa innahu atqa wa abqa fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qultu ya Rasulullah innama hiya burdatun mulha qala amalaka fiyya uswatun fa nadhartu fa idza izaruhu ila nisfi saqaihi. Aku mendengar ibu saudaraku bercakap tentang bapa saudaranya dengan berkata, ketika aku berjalan di Madinah, kan, ada seseorang ni yang berada di belakangku. Kata apa? Berkata, angkatlah kain yang mengikat pinggangmu, sesungguhnya ia lebih takwa dan kekal lama. Rupanya orang tersebut adalah Rasulullah SAW. Aku berkata, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya ia pakaian yang cantik. Maka baginda menjawab, apakah tiada padaku contoh ikutan buatmu? Maka aku melihat pada Nabi SAW dan jelas bahawa baginda memakai kain mengikat pinggang di kedudukan tengah-tengah betis baginda, separuh. So Rasulullah pakai baju, kan, pakaian ada sesuatu yang mengikat pinggang dia, yang supaya apa? Supaya ikatan tu tidak menyebabkan kain dia terheret. Kan? Tak ada. Kita di zaman dulu pakai seluar bottom tu, itu heret sampai tak cicak, tak ayam semua melekat. Nak kata rock dulu bottom kan. Lepas bottom tu straight bottom. Itu zaman-zaman Anai tu. Itu Anai. Sempat Anai pakai seluar besar ke bawah tu. Sempat. Kan? Yang itu memang bangga lah. Riaknya tahap, ya Allah. Lepas itu, sebelum tu dia pakai seluar yang orang panggil apa? Kena pakai plastik pakai. Baru boleh masuk seluar tu. Itu zaman gila-gila dulu. Tapi saya tak pakai lah macam tu, alhamdulillah. Sebab saya tengok budak-budak ni masa tu belajar dekat asrama, punya nak fashion pakai seluar sekolah pun macam tu juga, kan. So dia jahit ketat-ketat, so nak pakai kaki tak boleh masuk. So apa cara dia? Pakai stokit, pakai plastik. So pakai plastik boleh masuk, elok masuk ke dalam, kan. Tapi apa yang dihighlightkan di sini Rasulullah SAW adalah, kan, janganlah sampai benda pakaian kita ni sampai terheret, terutamanya jubah dan sebagainya, untuk solat atau seluar, kan, seluar. Jadi jangan sampai benda tu terheret. Sebab Rasulullah pakai pun dia tarik sampai separuh betis dia pakai.
Oleh itu dulu-dulu kita dengar apabila zaman dulu orang-orang pakai kain, pakai apa benda, apabila dia pakai separuh betis orang panggil apa? Banjir. Ada istilah tu, betul tak? Dia kata tepen lah. Banjir dia kata. Sebab apa? Sebab jahil, sebab tak tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. So tak ada masalah kalau orang tu nak pakai separuh betis dia, nak pakai jubah ke, nak pakai kain sarung ke, tak masalah. Sebab apa? So, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai demikian dan dia melarang, dia menegur para sahabat kan, supaya tidak sampai mengheret pakaian mereka. Kan? Itu adalah aqrabul taqwa, yang dekat dengan takwa. Adapun dia juga setengah orang yang memakai pakaian yang subhanallah, yang apabila kita lihat pakaian jubah dan sebagainya diheret ni, dia ada nilai macam ada bangga diri lah. Tuan-tuan kalau tengok dulu cerita-cerita yang lama orang putih mari kan, dia punya orang besar-besar mereka ni pakaian diheret kan, jauh tu kan diheret macam pakaian orang kahwin tu lah, panjang kan, ada rasa sifat riak kat situ, rasa sombong dengan pakaian tersebut kan. Jadi kalau ada rasa demikian, maka itu dah jadi haram. Rasa riak, rasa sombong kan. Ada juga hadis yang Rasulullah SAW menegur bercakap dengan Abu Bakar kan, sampai Abu Bakar kata, adakah saya termasuk dalam orang itu? Kata Rasulullah, bukan. Sebab Rasulullah mengenali Abu Bakar. Sebab ketika itu pakaian Abu Bakar ni dia macam terheret sikit macam ke bawah lagi, tapi Rasulullah kamu bukan. Sebab mungkin ada sesuatu pada pakaian itu panjang ke macam mana kan. Jadi di sini sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun pakaian yang bentuk riak itu sudah haram. Haram lah, haram memakai kalau ada perasaan riak. Riak dan sombong. Kalau kita boleh menjaga perasaan, alhamdulillah. Kan? Kita pakai pakaian mahal-mahal dan sebagainya bukan atas sifat menunjuk, tapi memang kita dah terlalu kaya, kita memang kaya, kita memang mampu untuk beli, tak ada masalah. Tapi kalau pakai itu untuk tujuan riak dan sebagainya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan. Ataupun mengatakan kepada orang lain, kalau tak pakai macam kita, tak layak untuk berkawan kita dan sebagainya, bergaul dengan masyarakat, kumpulan kita. Ini lagi dahsyat kan, kalau ada perasaan yang demikian. Kemudian daripada Iyas bin Salamah bin Al-Aqwa, daripada bapanya berkata, kana Uthman bin Affan ya'taziru ila ansafi saqaihi wa qala hakadha kana al-izaru sahibi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uthman memakai kain yang mengikat pinggang pada kedudukan tengah-tengah betisnya. Beliau berkata, seperti inilah sahabatku memakainya, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat kalau masa saya belajar, orang Arab ni pakai jubah, dia ikat pinggang dia. Ada tali yang mengikat, ataupun ada, bukan tali lah, masa dia ada macam dulu kalau orang Yaman ni dia panggil jambia. So jambia ni macam keris tu, kita keris kan, dia ada pisau bengkok macam tu. So pisau bengkok tu dia letak dekat pinggang dia, dan dia ada macam tali pinggang khusus kan, yang khusus untuk pegang pisau tersebut. Kalau kita macam keris tu, bagi dia memang itu daripada kulit tuan-tuan. Untuk memegang tu, ada yang dari kulit, ada yang sintetik dan sebagainya. Jadi yang tu mengetatkan pinggang mereka kalau mereka pakai jubah, dan jubah mereka terangkat. Macam tu. Kalau tak pakai itu, dia kadang-kadang orang tua kalau dia pergi mana, dia kadang-kadang terbiasa diikat pinggang dengan benda lain. Terbiasa. Mula-mula kita tak faham. Rupa-rupanya macam tu. Jadi kebiasaan. Kita nak pakai jambia, nak pakai benda tu macam pelik lah, sebab itu pakaian tradisi orang Arab kan? Bukan orang Arab, orang Yaman. Walaupun negara macam Oman kan, Saudi ada sedikit, dia ada pisau dia lain-lain. Cuma kita Malaysia, saya kata kita lah, sebab kita orang bayi mana ada pakai keris kan.
Orang bayi, kita dah bangsa bayi kan, tak pakai keris. Terlalu pakai dah, pakai tabi. Pakai tabi. Ya kan? So kita tak sama kan. So mereka pakai pisau yang tu sebagai satu, ada orang panggil apa, kelakian macam tu. Kan? Ada nilai kelakian kalau pakai, ada letak keris tu, nilai dia sebagai seorang lelaki. Macam tu lah kan. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ke Yaman ni, nanti tengok, jangan pelik tengok orang Arab Yaman dia pakai pisau, dia pakai. Seterusnya kita lihat hadis yang ketiga daripada Muslim bin Nuzair, daripada Huzaifah bin Yaman berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'adlati saqai aw saqihi faqala hadha mawdi'ul izar fa in ataita fa in abaita fa asfala fa in abaita fala haqqa li izarihi fil ka'bayn. Rasulullah SAW menunjukkan urat pada betisku atau betis baginda dan berkata, inilah tempat had bagi pakaian. Jika kamu enggan menurutinya, maka labuhkanlah ke bawahnya lagi. Dan jika kamu enggan menurutinya juga, maka tidak ada hak kedua buku lalimu di atas pakaian. So Rasulullah pakai pakaian, maknanya tidak lebih daripada buku lali. Buku lali, bawah buku lali tu kira macam tu lah. Maknanya dia pakai, sentiasa pakai dekat atas. Budak-budak sekarang pakai seluar mesti di atas buku lali, betul tak? Kan, dia fashion sekarang ni budak-budak itu. Kan, dia mesti macam slim fit, and then apa nama ni, di atas lagi buku lali. Dia di atas lagi tu nak lagilah maksudnya masuk dalam fashion lah. So, sekarang ni tidak, orang kata apa, nak kata kalau yang terlebih daripada buku lali tu nak kata dia riak dan sebagainya. Tak sekarang ni tidaklah. So kita zaman sekarang ni tidak menggunakan ataupun memakai pakaian tu kalau terlebih daripada buku lali, tak ada rasa macam riak dan sebagainya. Kita tak, kita sekarang lebih kepada apa, lebih kepada nak riak tu pakai yang berjenama. Itu ada yang branded, yang brand, yang ada brand ataupun yang berjenama, macam tu lah. Kalau boleh nak tayang jenama tu besar-besar dekat badan, betul tak? Kan? Cuma sekarang ni kopiah tak ada brand. Kalau ada kopiah ada branding, mesti pun sama je rasa riak pakai brand. Kalau kopiah tu mahal, contohlah, tapi tak ada lah. Cuma kita pakai kopiah atas keselesaan masing-masing. Ada rasa selesa kopiah ni, rasa selesa kopiah tu, kan? Alright, kita masuk dalam bab yang ke-19, cara berjalannya Rasulullah SAW. Maja'a fi masyiati Rasulullah SAW. Bab ini menjelaskan keadaan Rasulullah ketika berjalan. Bagaimana Rasulullah berjalan, berbanding dengan kita. Dan disebutkan di sini daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, wala ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna asy-syamsa tajri fi wajhihi wa ma ra'aitu ahadan asra'a fi mashyatihi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'annama al-ardu tutwa lahu. Inna lanujhidu anfusana wa innahu la ghairu muqtarithin. Aku tidak melihat sesuatu pun yang lebih indah daripada Rasulullah SAW. Seolah-olah matahari beredar pada wajahnya, dan kita tahu bahawa Rasulullah, subhanallah, dan itu lagu apa? Tala'al badru alaina, kan? Rasulullah sampai ke Madinah. Dan aku tidak melihat seorang pun yang lebih cepat berjalan daripada Rasulullah SAW. Seolah-olah bumi ini dilipat-lipat untuknya. Sesungguhnya kami perlu bersusah payah untuk melakukan perbuatan itu, sedangkan Rasulullah SAW tidak mempedulikannya. Rasulullah jalan dia laju, tuan-tuan. Kan? Laju jalan. Kalau kita perlahan, ya tak? Tapi istilahnya Rasulullah dalam usianya pun memang dalam hayat Rasulullah SAW berjalan dalam keadaan laju. Taklah laju macam ni, tapi dia memang laju, dia cepat, kan? Nanti ada hadis yang menceritakan bagaimana Rasulullah SAW
Dan cara Rasulullah SAW itu berjalan, dan diceritakan Rasulullah ni apabila sahabat berjalan musafir bersama dengan Rasulullah, mereka bersungguh-sungguh seolah macam memenatkan diri, mereka, sedangkan Rasulullah SAW sentiasa dalam keadaan tenang berjalan. Sahabat nak kejar Rasulullah SAW berjalan dengan Rasulullah dalam pemusafiran, Rasulullah tetap laju, seolah-olah tidak ada kepenatan daripada Rasulullah SAW, kan? Kemudian daripada Ibrahim bin Muhammad, iaitu anak Ali bin Abi Talib, berkata, apabila Ali mahu menyifatkan Rasulullah SAW, beliau akan berkata, kana idza masya taqalla'a ka'annama yahattu min sababin. Apabila beliau berjalan, pergerakannya kelihatan tegap, kakinya diangkat dengan kekuatan, seolah-olah beliau sedang turun di lereng curam. Rasulullah macam berjalan seolah macam turun daripada curam, macam itulah pergerakan dia. Kita macam turun daripada curam, of course kita laju ke tak ada yang perlahannya, turun ke bawah, kira macam tu kan cara Rasulullah SAW berjalan. Kemudian daripada Ali bin Abi Talib berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza masya takaffuan ka'anna man yahattu min sababin. Ini sama juga. Apabila Nabi berjalan, dia kata, pergerakannya kelihatan tegap, kakinya diangkat dengan kekuatan seolah beliau sedang turun di lereng yang curam. Dan sama je. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pergerakannya sama. Laju. Kan, masa kita sekarang umur dah berusia dah, tak boleh nak laju, perlahan, lutut dah longgar dah. Kan? Lutut dah longgar. So apa yang kita lihat adalah sesuatu yang boleh kita ambil iktibar lah. Apabila kita dah sekarang dan akan datang, maksudnya kita kena berjalan tu dah, kena bersenam. Senam, bergerak, supaya apa? Supaya anggota badan kita sentiasa digerakkan. Since dia kalau tak digerakkan, rasa macam malas dan sebagainya, anggota badan kita dia macam, istilahnya apa, dia malas nak jadi tak berapa nak elok nanti. So kena gerakkan. Kan, mudah-mudahan dengan cara itu tubuh badan kita sihat. Ataupun sekarang ada orang yang tak cukup hanya dengan berurut lah. Kan, tak cukup hanya demikian. So dia kena bergerak, kena berjalan dan sebagainya. Tak payah, usia-usia kita sekarang ni tak payah nak berlari lah. Kan, cukup saja untuk kita berjalan je. Kan, supaya apa? Supaya lutut-lutut kita nak okey semuanya. Al-maklumlah, makin berusia lutut ni makin lama makin longgar. Kan, so kita tengok sahabat-sahabat kita pun dah umur dah usia pakai kursi, kan, solatnya pakai kursi dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah berikan kesihatan, insya-Allah. Jadi setakat itu saja Allah pertemuan kita pada hari ini. So mudah-mudahan yang baik itu orang kita menjadi teladan kepada kita semua, yang baik itu datang daripada Allah, yang tak baik atas kemauan sendiri. Aku quli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.